Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, selamat pagi Semoga pada pagi ini pelajar-pelajar bersemangat untuk meneruskan kita punya kelas uh, substance abuse atau penyalahgunaan bahan. Sebab kita tahu pelajar penyalahgunaan bahan ni seperti dadah lah terutamanya menjadi satu isu negara yang mana ia perlukan satu rawatan dan pemulihan dan rawatan pemulihan dari pihak kita sebagai ASA Counselor, kita lebih kepada memberi bimbingan dan kaunseling, kita memberi pemulihan. Namun demikian kita kena faham satu isu bahawa rawatan kaunseling ni penagihan dadah ataupun substance abuse ni yang menyebabkan ketagihan ni dia akan mudah untuk berulang kembali, iaitu relapse lah kalau bahasa kita. Jadi pelajar-pelajar, so hari ni kita kena tahu kenapa kita kalau boleh kita buat pencegahan awal. Kenapa kita perlu membuat pencegahan? Kerana kita kena maklum pada individu ataupun masyarakat bahawa kesannya terhadap bila kita mengambil dadah ni ataupun bahan-bahan psikoaktif ni, kerana ia boleh memberi dikatakan memberi kesan yang nampak bagus pada awal. Okay, good for dia punya istilah good for the short term but give a worse and bad for the long term. Okay, jadi itu sebab jangan cuba-cuba kerana keseronokan yang seketika menyebabkan anda merana sepanjang masa dan ingatlah sampai bila-bila. Inilah selalu pepatah yang kita gunakan apabila kita berhadapan dengan kita nak memberi maklumat dan pencegahan kepada masyarakat bahawa betapa bahayanya ancaman dadah kepada diri individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Bayangkanlah kalau negara kita tidak dapat kita sebagai pelajar ataupun bakal kaunselor, kalau kita tidak dapat memberi pendedahan kepada masyarakat, mereka terlibat berapa wang kerajaan dah rugi semata-mata untuk buat pemulihan. Padahal duit-duit yang kita ada tu daripada pembayar cukai, kita boleh menjana pembangunan ekonomi dan memberi perkhidmatan pendidikan percuma, tetapi wang itu telah diberi kepada pemulihan kepada mereka yang terlibat dengan penagihan. Jadi kita sebagai ASA Counselor, kita diberi pendedahan ini, jadi kita jangan pernah ada rasa berputus asa. Sebab orang yang menjual dadah, orang yang mengedar dadah ni tidak pernah berputus asa. Nota dalam bahasa Inggeris tapi cikgu akan cuba uraikan dalam bahasa Melayu. Jadi pelajar boleh jika tak faham, pelajar boleh buat rujukan-rujukan yang lain ataupun kita bincang kat kelas after class. Sebab pelajar bila kat kelas, sebelum kita mula kelas, pelajar baca dulu. Sebab bila pelajar baca dulu, pelajar dah ada gambaran apakah tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, dan apabila cikgu menjelaskan melalui kuliah secara online ini, pelajar-pelajar kita dapat sedikit input, dan jika pelajar tidak dapat, pelajar boleh bertanya. Sebab kalau ikut cikgu, cikgu ingat bila cikgu sampaikan, so bila pelajar tidak ada soalan, jadi cikgu assume all of you understand about this topic. So hari ni pelajar jangan boleh masuk ke dalam chat, boleh masuk pada chat ataupun pelajar boleh bertanya. Cikgu akan buka ruang untuk pelajar-pelajar untuk bertanya. Ambil kesempatan ini dan kenapa pelajar, cikgu suka awak bertanya sebab cikgu juga belajar. Jadi bila awak bertanya, jadi cikgu akan, kalau cikgu boleh jawab soalan tu, cikgu akan jawab. So kalau cikgu tak boleh jawab, cikgu akan study juga untuk dapatkan jawapan tu. Jadi kita sama two-way communication dalam suasana seorang guru dan pelajar. Sebab kadang-kadang ada juga pelajar, tapi tak apalah, kita menjaga adat kita menjaga adab dalam kita bertanya. Kadang-kadang ada setengah pelajar bertanya untuk kadang-kadang nak muji-muji bicara dan ini tidak memberi apa-apa manfaat. Jadi bertanyalah untuk kita sama-sama tahu, ataupun jika pelajar ada maklumat, pelajar boleh berkongsi.
Pelajar boleh berkongsi, tidak ada salahnya dalam sesi pembelajaran ini perkongsian pengalaman juga penting. Baik, so hari ini kita akan lihat satu tajuk yang cikgu rasa agak menarik untuk kita kupas, iaitu yang bertajuk dengan psychoactive substance effect. Apa yang dikatakan dengan psychoactive substance? Itu bahan-bahan yang boleh merangsang kita punya sistem saraf pusat yang akan mengubah mood kita, mengubah tingkah laku kita dan mengubah perasaan kita. Saya sebut. Daripada malas, kita makan ubat jenis stimulus, kita jadi rajin. Daripada kita rasa marah, kita ambil ubat jenis jadi depression, seperti kita ambil barbiturat ataupun kita ambil ubat yang sekarang ni, anti depression, kita jadi tenang. Daripada okey, kita makan ubat halusinogen, kita jadi macam berada di keawang-awangan. Jadi ini yang dikatakan bahan-bahan psikoaktif yang boleh mengubah struktur. Struktur apa? Iaitu struktur saraf pusat kita. Okey? Baik. Baik, hari ini kita akan berkongsi satu tajuk. Okey, hari ini kita akan bincang berkaitan dengan psychoactive substance effect. Apakah kesan? Baik pelajar. Bila kita berbincang dengan efek kesan, kita nak tengok apakah faktor-faktor yang menyebabkan darah itu memberi kesan, dadah drugs ataupun bahasa kreatif itu memberi kesan kepada individu yang mengambilnya. Jadi kita kena lihat beberapa faktor. Pertama kita akan lihat pada 4 faktor utama. Okey, 4 faktor utama iaitu kita nak tengok characteristic of drugs tu. Jadi jenis ciri-ciri dadah tu. Jadi ciri-ciri dadah tu pun boleh menyebabkan dia memberi kesan. Berbeza, pelajar-pelajar berbeza. Kadang-kadang ada orang ambil, kenapa dia tak beri kesan? Kenapa dia ambil, dia beri kesan? Jadi kita barulah pelajar akan jelas dan faham apa yang dikatakan dengan tolerance, apa yang dikatakan dengan withdrawal. Okay? Jadi kita sebagai seorang pelajar, sebagai saya kongsi, kita lebih belajar lebih dalam lagi. Biasa kalau ini tidak dijelaskan dalam masyarakat umum. Jadi kita lebih belajar benda ini atau kita lebih memahami benda ini dengan lebih dalam lagi. So kita tengok juga dia physiological functioning. Fisiologi ni berkaitan dengan biologi kita. Sistem saraf kita, mengapa setengah dadah ni dia boleh memberi kesan kepada sistem tubuh kita ataupun yang dikatakan dia mempengaruhi bagaimana otak itu berproses. Selalu kita dengar drugs hijack the brain function. So perkataan hijack tu macam mana dia mempengaruhi dikatakan sistem kimia dalam otak kita, iaitu dia mempengaruhi penghasilan neurotransmitter yang kalau kita tengok dadah jenis agonis tu dia merangsang pengeluaran neurotransmitter tertentu, neurotransmitter tertentu. Ada juga yang bersifat antagonis ataupun sedatif yang menyekat untuk dia keluar, sepertinya neuron GABA, lagi glutamate. Jadi kita akan bincang dalam the physiological functioning. So, and then sekali yang ketiga kita akan lihat daripada the psychological state. Okey, keadaan psikologi kita juga mempengaruhi kesan dadah itu terhadap individu itu. Dan akhir sekali kita akan bincang faktor-faktor yang memberi kesan kepada kesan dadah juga adalah the socio-cultural environment. Okay? Jadi itu adalah 4 yang kita akan bincangkan. So hari ini kita lihat type of drug effect. Different drug, different effect. Okay? Maksudnya pelajar dekat sini, setiap dadah ini memberi kesan yang berbeza. Berbeza. Okay? Jadi dia paling utama apabila kita mengambil dadah psikoaktif ini, dadah psikoaktif, bahan psikoaktif ini, yang pertama sekali dia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita iaitu di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni mana? Daripada saraf tunjang dan juga terus ke otak. Hari tu kita ada bincang macam mana administration, macam mana kaedah-kaedah pengambilan dadah. Okay? Ada yang menggunakan hidung, menyedup melalui hidung, ada yang telan, ada yang inject, ada yang masukkan dekat tubuh. Ada, jadi kan kita melihat kesan-kesan dia berbeza. Kalau diambil melalui mulut, berbeza. Okay, lambat sikit sebab dia perlu dan akhirnya dia memberi kesan kepada sistem saraf pusat. Paling cepat kata sahabat kita Izzuan yang ada pengalaman bersama penagih iaitu menghidup menggunakan snorting, iaitu menghidup hidung. Dia masuk terus dia high. Dia terus high. Kita guna perkataan tu high. Sangat menarik. Konsep tersebut. Jadi kita lihat dadah ni kita ada 3 main types ataupun 3 jenis dadah utama. Yang kita pun dah bincang sebelum ni, jadi kita ulang kaji, kita akan ada penambahbaikan. Yang pertama sekali kita ada dadah jenis depression. Okay, dadah yang jadi penenang. Ini kita panggil dadah sejenis
penenang, dan dia juga digelar sebagai dadah endogenis atau sedatif, iaitu dia cuba menyekat pengeluaran serotonin yang menyebabkan kita overthinking, kita gelisah. Jadi kita ambil dadah depression. Bagi mereka yang mengalami kebimbangan, kemurungan yang melampau menyebabkan terlalu overthinking, menyebabkan dia panik, kadang-kadang dia mengambil dadah jenis depression ini membuat dia tenang. Dan salah satu simptom yang pengambilan dadah ini, kesan dia panggil kesan withdrawal effect dia adalah dia akan merasa mengantuk. Dan dadah jenis depression ini juga banyak digunakan oleh golongan-golongan untuk menidurkan mangsa ataupun dipanggil sebagai web drug. Sebenarnya macam mana kalau kita nak bergurau, biasanya di pusat-pusat dia bergurau, jadi dia akan gunakan dadah ini untuk bagi kita lalok dan perisai airnya dia bergurau kita. Ini dipanggil juga dadah drug. Dan biasanya dia akan gunakan dadah jenis ini memberi kesan kepada penenang. Dia kita panggil sebagai dadah penenang. Okey. Baik. Kita juga ada dadah jenis hallucinogen, yang dalam hallucinogen dia mengherot-berotkan dalam dunia realiti kita. Dan buat kita khayal, kita berada di awang-awangan, kita macam ada dunia kita sendiri. Kita seolah ada dunia kita sendiri bila kita mengambil dadah jenis hallucinogen ini. Dan akhir sekali kita ada dadah jenis stimulan. Jadi dadah stimulan ni yang kita biasa dalam bahasa kita panggil sebagai dadah perangsang. Dadah perangsang. Kalau rasa macam Tuan Faizal hari tu bentang pada kita biasa tak rajin, malas, jadi bila kita ambil dadah ni kita jadi rajin. Kadang-kadang tidak tidur beberapa hari. Okey? Ini dadah jenis stimulan. Jadi kita pergi satu persatu type of drug effect ini. Okey, iaitu yang dikategorikan sebagai dalam kelompok elemen karakteristik of drug tadi tu. Pertama, slow or depress the function of the central nervous system. Pertama, dadah ini bertindak untuk slowkan, perlahankan fungsi dalam sistem saraf pusat kita, iaitu saraf tunjang dan juga otak. So they slow down the message sent to and from your brain. For the reason they are often called donor. So kenapa dia panggil slow? Sebab dia slowkan message. Sebab kita ni bila ada apa-apa berlaku dalam hidup kita, di dalam persekitaran, so panca indera kita akan membawa mesej-mesej tertentu yang dibawa oleh terus ke otak, di mana dalam otak kita ni dipanggil sebagai synaptic clefts tu. Kita dah belajar masa biologi tu, macam mana otak kita tu dia berhubungan hantar mesej tu chemical, ada perubahan mesej melalui chemical tu. Jadi dia slowkan ataupun dia sekat, jadi dia panggil dadah ini biasanya sebagai downer. Downer ini untuk merendahkan, menenangkan. A small quantity depression can cause a person to feel relaxed and less inhibited. So kalau dia mengambil dalam kuantiti yang sedikit, dalam kuantiti yang sedikit, dia boleh menyebabkan seseorang itu rasa perasaan tenang, relax, dan less inhibit lah, tidak cemas. Dia boleh kalau kita mengambil dadah yang kuantiti yang sedikit. Jadi doktor-doktor yang untuk ubat penenang biasanya ataupun ubat pelali, biasa dia akan gunakan dadah jenis ini untuk bagi penenang. Jadi kalau kita tengok ubat pelali juga mengandungi dadah jenis depression. Kalau kita tengok macam kalau di zoo, kalau kita pergi di zoo, binatang-binatang yang ganas seperti harimau, singa, dia akan bagi ubat pelali supaya haiwan yang ganas itu akan jadi lalok ataupun lepas tu macam nak tidur, kan? Ini adalah dadah jenis depression. Biasa digunakan. And then in large amount, they may cause vomiting, unconscious death. Kalau dia mengambil large amount ataupun mengambil kuantiti yang banyak, atau kita selalu panggil overdose, dia akan menyebabkan dia muntah-muntah, tak sedarkan diri, dan boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Depression after effect your concentration and coordination and slow your ability to respond to a situation. It is important to not operate heavy machinery while taking depression. Okey, yang biasa dah ada depression ni adalah alkohol. So, pengambilan alkohol. Jadi bila kita mengambil alkohol, kita jadi tak boleh, konsentrasi kita tak boleh dalam dunia nyata. So kita bila dalam dunia nyata kita tak boleh, dan koordinasi kita tidak stabil. Dan itu sebab banyak kemalangan yang menyebabkan kematian, menyebabkan fatality, menyebabkan kematian yang kita tahu hari ini banyak kes ni disebabkan oleh mereka ambil dadah. Sebila mereka mengambil alkohol, dadah jenis alkohol, maafkan cikgu, alkohol. Jadi koordinasi mereka tidak bagus, dan itu menyebabkan kadang-kadang berlakunya kemalangan yang menyebabkan kematian. Sebab
Dadah ini dia kadang-kadang boleh menyebabkan kita hilang konsentrasi. Jadi ini ada contoh-contoh dadah yang dalam kategori dadah jenis depression. Okay? Yang mana alkohol, kanabis, GHB, opiat, heroin, morfin, codeine, benzodiazepine, panggil minor tranquilizer, tranquilizer. Ini adalah dadah, contoh-contoh dadah yang dalam kategori depression. Okay? So ingat kata kunci dia, dadah jenis depression ni dia ada slow kan. Itu dia adalah dadah jenis penenang. Dadah jenis penenang. Kita tengok juga dadah seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah dadah jenis halusinogen. Okay? Dadah jenis halusinogen ni dia adalah change and distort your sense of reality. Apa maksud dia? Dia ubah dan mengherot-berotkan kita punya rasa reality tu. Itu sebab kita rasa macam tak ada di dunia nyata tau. Orang yang ambil dadah ni kalau kita terduga kat dia rasa macam khayal. Dia macam ada kat dunia dia. Okay, dia macam berada dekat dunia dia, terhoyong-hayang. You may see or hear things that are not really there or see things are distorted way. Itu kadang-kadang cakap yang macam dia tidak berpijak di bumi yang nyata lah. Senang kalau dia ambil dadah ni. Dia khayal, dia seorang-seorang dia kan. Kadang-kadang dia jalan pun terhoyong-hayang, dia tak fikir masyarakat. Kadang-kadang dia, yang bahaya ni kalau dia buat pelakon-pelakon yang kita rasa berbahaya dan memalukan diri dia, mengaibkan. Sebab kadang-kadang mereka yang mengambil dadah ni, kalau dia mengambil secara berterusan, dia menyebabkan brain function dia roster. Dia dikata dia macam merosakkanlah sistem otak. Jadi menyebabkan kadang-kadang dia khayal, dia jalan sorang-sorang tu. Kalau kita nampak mereka jalan sorang-sorang, kadang-kadang ada yang pakai suara dalam je kan. Kadang yang lebih teruk ada yang terbugil saja sebab dia tak sedar. Kalau kita sebagai manusia normal, kita rasa ada perasaan malu tu. Tapi mereka tidak ada sebab mereka mengambil dadah jenis hallucinogen. Other effect can include emotional and psychological euphoria, jaw clenching, panic, paranoia, gastric upset and nausea. Dan kadang-kadang apabila dia mengambil, dia akan mengalami euphoria. Euphoria ni adalah satu istilah yang boleh kita katakan dalam bahasa yang mudah adalah keseronokan yang berlebih-lebihan. Kenapa dikatakan keseronokan berlebihan? Biasanya kita ni berasa seronok, kita berasa seronok, gembira sebab ada rangsangan daripada luar. Contoh kita tengok Maharaja lawak ke kan, memang lawak lah kan, kita pun ketawa. Tapi bila kita mengambil dadah jenis hallucinogen ni, dia ada perasaan euforia, tak ada lawak pun dia boleh suka je, tak apa sebab dia suka pun tak tahu. Kadang-kadang dia boleh buat kekejangan dia dari segi dia punya rahang boleh kekejangan. Lepas tu tiba-tiba panik. Ini kalau dah ambil terlalu lama tau, dah lama dia jadi kesan, dia panggil withdrawal effect. Okay? Dia kena faham tau, dalam bahasa Inggeris dia panggil withdrawal effect. Tapi kalau jangka pendek itu dia panggil intoxication. Intoxication ini adalah dikatakan pemabukan dalam jangka awal dia. So bila dapat apa kesan awal dia. Tapi bila dia terlalu ambil, dia panggil dia ada withdrawal effect. Withdrawal effect ni macam panic, paranoia, gastric, upset dan nausea termuntah-muntah. Dan dadah jenis ini halusinogen ni biasanya ketamin, LSD, PSP, magic mushroom, cannabis dan example. Ini adalah satu contoh, beberapa contoh dadah jenis halusinogen. Kita dah bincang kan, kita dah bincang panjang lebar. Jadi pelajar hari kita macam ulang kaji supaya kita bila kita ulang kaji, kita ulang-ulang, jadi kita akan lebih mantap pemahaman kita. And then stimulant. Ini dadah yang jadi stimulant yang dipanggil sebagai speed or stimulant of the central nervous system. So apa maksudnya? Dia mempercepatkan atau distimulate the central nervous system. Menyebabkan kadang-kadang kita rasa bersemangat, kadang-kadang kita boleh berfikiran secara aktif. Sebab apa? Dadah ni dia stimulate kita punya nervous system. Dia speed up message to and from the brain, making you feel more alert and confident. Okay? Kita akan rasa bila kita ambil dadah ni, kita akan jadi lebih rasa confident. And then this cause increase heart rate, blood pressure and body temperature, reduce appetite, agitation and sleeplessness. Apakah simptom-simptom seseorang itu mengambil dadah jenis stimulan? Pertama sekali bila dia ambil, degupan jantung dia menjadi kencang, lebih macam biasa, macam seolah kita bersenam pula kan. Kita berlari 100 meter. Kan beza kalau kita duduk dalam keadaan tenang, kita berlari. Kalau kita berlari, kita tengok degupan jantung kita atau kita cek nadi kita, dia akan jadi laju.
Tapi kalau kita tak berlari, tapi kita ambil dalam jenis stimulan ni, dia akan boleh stimulate kita punya, dia akan increase heart rate kita. Maksudnya kadar degupan jantung kita dan juga blood pressure. And then kita akan rasa panas, body temperature. Itu sebab bila kita ambil dadah jadi kita jadi macam bersemangat. Bersemangat, kita nak buat bekerja. Kita rasa macam rajin, lain macam punya rajin. And then dia reduce appetite ni, kita akan mengurang pula rasa kita nak makan. Okay. Dan kita rasa macam tak nak tidur. Kita tak nak tidur. A large amount stimulant may cause anxiety, panic, seizure, stomach cramp and paranoia. Okay. Kalau kita ambil overdose, dadah ni boleh menyebabkan kita kebimbangan, panik, seizure ni macam bergetar tau. Dia macam bergetar tangan dia, macam seolah-olah mendapat Parkinson punya penyakit. Dia bergetar. Stomach cramp, perut kita rasa cramp, tegang, paranoia ni kita sentiasa macam bersangka buruk dengan orang. Itu sebab pelajar, ini kita diajar lah dalam adab kita bersosial ataupun duduk di persiaran umum. Kita jangan suka merenung orang. Kita jangan pandang sekali, kita jangan pandang lama. Sebab kata kalau dia masa tu kalau dalam masyarakat umum kita duduk-duduk, kadang-kadang di kedai kopi ke, kita borak-borak, kita sembang. Lepas tu kita tengok, muka ni macam kawan. Kita tak digalakkan tau dalam adab kita merenung seseorang tu lama. Tak kira lelaki atau perempuan. Sebab ini antara kesan dia pelajar. Bila kita pandang lama-lama kat dia, dia perasan kalau dia tu dia ambil dadah jenis stimulan ataupun dadah-dadah, dia menyebabkan dia paranoia, dia akan rasa, dia akan syak pada kita. Kalau dia syak tak apa, kita takut. Kalau dia ada syak wasangka saja tidak mengapa, takut dia akan disusuli dengan tindakan. Jadi tindakan. Itu sebab kalau kita pandang orang, kita pandang sekejap je. Okay. Jangan merenung orang sebab kadang-kadang ada juga yang terdapat orang yang jenis paranoia ni, dia akan bersangka buruk dengan kita. Kalau dia bersangka buruk saja tak apa. Yang kita bimbang, kalau dia terus, dia akan mengambil tindakan-tindakan agresif terhadap kita. Okay. Ini adalah contoh-contoh kalau kita tengok apakah dadah jenis stimulan ni, iaitu kafein. Kafein ni dan nikotin ni kita panggil minor stimulant lah. Minor stimulant. Kafein ni terdapat pada coklat, pada kopi. Nikotin ni kita tahu berada dalam tembakau ataupun rokok. Amfetamin, amfetamin ni speed, ice, cocaine and ecstasy. Dia adalah jenis dadah jenis stimulan. Okay. Itu dia. Type-type dadah, jenis-jenis dadah, type of drug effect. Jenis-jenis dadah yang akan memberi kesan yang berbeza. Okay, apa dia pelajar? Dia memberi kesan yang berbeza. Jadi, ada kita ambil dadah, itu dia akan memberi kesan slowkan kita. Dia panggil slow, menenangkan kita. Ada yang kita ambil dadah akan mengherot-berotkan realiti kita. Kita macam tidak berada di dunia realiti. Dan ada juga dadah yang jadi stimulan, perangsang yang akan membuatkan kita lebih bersemangat dan lebih rajin lah. Kita lebih confident, kita tak takut. Jadi itu adalah type of dadah. Okay. So, kita tengok juga karakteristik of jenis-jenis dadah, drug dose. Okay. Kita tengok dadah yang macam kesan kepada badan kita dadah itu, kita tengok juga kalau dia dos yang diambil. Dos yang diambil. Okay. Pertama, dos yang diambil. How strong those effect depend partly on the amount of the drug ingested. Maksudnya kesan kepada dadah yang kita ambil tu yang boleh memberi kesan kepada diri kita ataupun individu itu, dia juga bergantung kepada jumlah dadah yang diambil. Okey. Kalau dia mengambil dadah yang jenis yang macam low dose, dia ambil dadah macam biasanya kalau kita ambil dadah ni macam low dose lah, kita ambil macam dos-dos yang sederhana. Biasa dia akan memberi kesan yang baik. Contoh kesan yang baik. Contohnya macam doktor kadang-kadang dia bagi kita preskripsi ubat, dia suruh ambil ini, dos ni, jangan ambil ni. So biasa kalau kita ambil paracetamol, dia bagi kita ambil dua pil 3 kali sehari. Maksudnya selang 6 jam lah, selang 6 jam ataupun 8 jam kita kena ambil. Jadi dia bagi dos. Biasa dia boleh memberi kebaikan. Begitu juga dengan alkohol, kalau kita ambil sikit dia boleh kita rasa macam relax. Lepas tu kita rasa macam drug ingester ni kita rasa macam tenang. Kita rasa tenang, kita rasa macam dia boleh membuatkan kita rasa lapar. Okey, kalau kita ambil higher dose, ni kadang-kadang membuatkan alkohol kita rasa macam keletihan.
kita rasa macam loya nak muntah tu, kadang-kadang kita boleh lihat kadang-kadang bila dia minum banyak sangat, kadang-kadang dia balik dalam keadaan terhayang dah boleh muntah-muntah. Itu kita dah panggil dia ambil overdose. Maksudnya badan kita, sistem tubuh kita dah tak boleh terima dah bahan tu. Tapi dia ambil juga disebabkan keinginan dalam perasaan dia untuk ambil, dah akhirnya dia boleh muntah. Dia muntah dan kadang-kadang dia macam terlalu rasa macam terlalu keletihan. Okey. As the dosage increase, the effect become increasingly strong until it reach some maximum volume. So relax or sedih without falling asleep. Dia nak tahu kan kita ambil ni terlalu berlebihan, kadang-kadang dia beri kita lihat kalau kita mengambil dalam nilai yang banyak, jadi kadang-kadang dia akan terlalu relax ataupun sedih without falling asleep. Kadang-kadang dia pula tak boleh tidur. Dan potensi ini is the amount of drug necessary to produce certain effect. Okay. Jadi dia akan sampai dia panggil satu tahap potensi itu. Okay. Jadi kan potensi ni is the amount of drug necessary to produce the certain effect. Inilah kalau kita dah ni, kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang ada orang dia minum sikit aja dia macam dah mabuk tau. Dia sekejap je dah mabuk, muka dia merah. Ada orang ambil 2-3 kali tak mabuk. Dia tak mabuk, dia ambil banyak pun dia tak mabuk. Jadi perbezaan ni kenapa? Mungkin biasanya yang seorang ni bila ambil sikit dia dah mabuk kan. Contoh kita ambil macam rokok lah, kita ambil rokok kan. Seorang dia isap rokok dia macam terbatuk-batuk lah, dia macam tak rasa. Ni kita tahulah dia baru nak mula, dia new beginner lah. Dia maksudnya orang yang baru nak mula berjinak-jinak. Jadi efek dia walaupun ambil dos yang sikit dia dah ada kesan. Ada juga ambil yang dos yang banyak, kadang-kadang berkotak-kotak pun masih lagi tak ada efek. Jadi itu yang dipanggil potensi tu. Potensi itu adalah maksud dia jumlah yang diperlukan oleh badan kita untuk menghasilkan beberapa efek, beberapa kesan. Jadi itu yang kita panggil istilah tolerance tadi tu. So kalau kita ambil dadah itu makin lama, escalation. Maksudnya escalation ni macam escalator. Makin lama makin tinggi kita ambil untuk mendapatkan kesan yang sama tadi tu, efek yang sama. Okay. Lepas tu kita tengok juga jadi dadah ni composition dia. Composition ni adalah kandungan dadah. Macam Tuan Faizal ada bentang kepada pelajar hari tu, kalau kata ada juga dadah yang kadang komposisi dia, ada kadang-kadang besar sama, tapi komposisi dadah tu tak banyak. Jadi harga dia biasa murah. Macam tu juga dengan madu kan. Madu kadang botol macam ni tapi harga mahal sampai 45. Ada yang besar macam ni tapi harga 30. Apa yang membezakan dadah ni jadi mahal, macam contoh madu ni mahal, kita ambil analogi madu lah. Madu ni mahal, madu ni murah. Komposisi dalam tu. Begitu juga dengan dadah. Kadang-kadang dadah tu sama je, besar dia. Tapi komposisi dadah tu. Kalau macam cokodok pisang, banyak kandungan pisang dia, ataupun kita tengok kopok leko, banyak kandungan ikan dia. Tapi ada yang biasa besar sama, kandungan ikan dia kurang. Jadi komposisi pun kandungan dalam dadah itu juga memberi kesan. Kadang saiz sama, tapi komposisi tu dia akan memberikan dadah itu berbeza. Itu kadang-kadang kita tengok kenapa dadah ni mahal, kalau dia jual dekat pasaran dia murah. Biasanya dia dapat satu dadah tu, dia pecah-pecahkan dadah tu, lepas tu dicampur-campur dengan bahan-bahan lain, jadi komposisi jadi kurang. So komposisi kandungan jenis dadah dalam kandungan dadah itu dia juga memberi kesan yang berbeza terhadap tubuh badan manusia itu. Okay? Itu berkaitan dengan komposisi. Yang ketiga, frequency of use. Kekerapan kita menggunakan dadah itu kan. How frequently an individual use a drug has important implication for the effect for the drug produced. Frequent use of drug increase the likelihood of both physiological and psychological change, enhance cumulative effect curve and maintain cumulative effect curve. Apa ni maksud dia? Nak beritahu kita kekerapan kita menggunakan juga memberikan kesan kepada tubuh badan kita lah. Contoh ya pelajar, cikgu nak bagi contoh yang mudah lah, sebab kita ingat dadah ni jenis dia juga sejenis penyakit. Okay, contoh kalau kita ambil kalau perasan kalau kita ni selalu suka makan manis, kalau kita ambil manis tu dalam kadar yang hari-hari kita ambil, pagi, petang, malam kita ambil manis tu, dia akan memberi kesan yang lebih tinggi berbanding orang yang ambil seminggu sekali, 2 minggu sekali. Berbeza dia punya efek. Dia ambil juga dadah,
tapi pengambilan dadah tu kerap. Ada juga yang mengambil dadah tapi dia tidak mengambil sekerap. Dia tidak mengambil begitu kerap, frequent, kekerapan. Berbeza efek dia. So efek dia juga berbeza. Jadi ini yang bagi tahu kepada pelajar. Frequency of use juga akan memberi kesan kepada dadah itu sendiri. Okay? Dan route of administration. Apa maksud route of administration? The way of administration of drug. Cara pengambilan dadah itu bagaimana? Kaedah dia ambil. Macam kawan-kawan kumpulan 10 ada bentang kepada kita. Ada yang guna injection, kan? Ada yang guna ambil pil, ada yang telan, ada yang masuk oleh tubuh. Okay? Jadi, three most common method, kaedah yang biasa dia ambil swelling, menelan, injection, inhalant. Inhalation maksud kita sedut. Kita sedut. Jadi, swallowing, kita menelan ni, dia adalah memberi kesan yang paling rendah lah. Dia ambil masa 15 minit. No longer duration or effect than injection of inhaled drug. Inhaled quick onset, high peak effect and relatively short duration of action. Inhalant ni masa kita sedut tadi lah. Macam sahabat kita kata, dia temu duga penagih-penagih ni, dia rasa yang paling cepat sekali adalah melalui sedutan. Melalui sedutan itu lagi cepat. Inhalant quick onset, high peak effect and relatively short duration of action. Injection quick juga onset tapi a few second. Very high peak effect and relatively short duration of effect. Jadi kalau kita tengok antara tiga-tiga yang biasalah kaedah yang digunakan oleh penagih sama ada menelan, macam makan ubat tu telan, injection dengan inhalant. Yang paling cepat kalau dekat sini melalui kajian mengambil a few second adalah melalui injection. Sebab dia melalui saluran darah dia cepat. Paling cepat dan memberi kesan yang paling peak effect lah. Peak ni macam puncak lah. Dia macam sampai dia punya high tu. Macam kalau kita berlari tu, dia cepat sampai cepat sampai kita keluar peluh. Jadi dia lebih cepat. Jadi itu maksudnya injection Okey. Physiological ni kita dah bincang sikit. Physiological. Mungkin pelajar-pelajar untuk karakteristik ni cikgu buka dulu soalan sekiranya ada soalan kepada pelajar. Okey. Jika pelajar ada soalan silakan. Silakan. Ya saya. Okey, sila. Okey, kalau hari tu based on pembentangan, lepas tu cikgu pun ada cakap kan kalau yang beri kesan yang cepat is melalui kita sedutan dengan juga suntikan. Betul. Tapi saya nak tahu kalau antara dua tu kan tak kisahlah mana-mana cara pun, yang mana yang bagi kesan lebih lama dekat kita. Kalau melalui pembacaan cikgu tak boleh cakap pembacaan cikgu lah. Yang lebih kesan tu memang melalui injection lah, injection. Cuma kan sedut ni melalui pembacaan cikgu tak ada pengalaman lah pelajar. Dari pembacaan cikgu yang melalui pengalaman tu, bila kita sedut tu sebab dia masuk, dia tekan macam bila sedut tu, dia sedut dalam tau. Bila dia sedut dalam, dia terus ke otak. Dia ada jenis sedutan dia. Dia sedutan dia terus ke otak. Mungkin kesan ni memberi masa yang lebih lama lah. Tetapi kesan ini dia bergantung pada dadah ataupun komposisi tu. Okey. Contohnya pelajar cikgu bagi tahu, kalau kata komposisi kandungan dia tu, kandungan dadah dia tu memang kata tahap yang grade A lah, kita panggil grade A. Jadi dia akan ambil kesan yang lama. Tak kira lah kalau dia ambil dia kesan dia cepat, dia kena beza tau cepat dan lama. Cepat dan lama. Kalau kata cepat memang injection tu cepat. Okey, paling cepat lah kalau pembacaan. Cikgu tak ada pengalaman. Jadi pembacaan cikgu, dia punya inject tu dengan kita sedut melalui hidung, kita panggil sedut melalui hidung inhalant. Sedut tu, dia memang cepat, memang antara dua kaedah ni. Tapi lama ni, macam efek tu lama ke tak, berapa minit dia ambil kesan tu lama tu, ia bergantung kepada komposisi dadah tu dan pengalaman seseorang tu. Contoh kalau orang dah lama, kalau orang tu dah lama frequency of use, dia jenis orang yang lama penagih dadah. Jadi kalau walaupun komposisi dia katakan dadah komposisi dia grade A, dia tetap bagi tak lama sebab dia dah rasa dah lali dah dengan benda tu.
Atau biasanya dia dengarkan ala bisa tegar biasa. Jadi dia dah immune. Jadi mungkin dia ambil efek sekejap. Dia ambil masa tak lama. Itu sebab dia panggil dia tolerance tu, dia potensi tu masuk tolerance tu, dia akan tambah lagi dosa. Dia escalation unit. Sebab dadah ni dia punya fungsi apabila kita dah lama dia macam dah lali tau. Contoh kalau kita dah biasa makan manis, kita contoh pedas lah, bila kita dah biasa makan pedas, kita dah tak rasa tau pedas tu tau. Tapi kita orang-orang macam orang timur, cikgu sendiri kan, bila kita makan pedas sikit kita dah rasa macam berapi. Sebab apa? Sebab dia kesan lama atau tidak ni dia banyak bergantung pada ciri lain. Tapi kalau cepat memang melalui injection ataupun inhalation lah. Tapi dalam kajian cikgu, bacaan cikgu, injection paling cepat. Kan? Okey, dikatakan paling cepat. Tapi lama atau tidak pelajar-pelajar sekalian, ini banyak bergantung kepada posisi macam dos yang diambil, dos yang diambil. Kalau dia ambil dos yang banyak mungkin berkesan yang lama. Itu sebab itu sebab bila kita bincang tentang ini, dia beza cepat dengan lama ni dia beza. So lama ni bergantung banyak faktor pula, iaitu faktor posisi, lepas tu dia frequency of use, lepas tu drug dose tu. Okey, Marina yang tanya Marina jelas ke Marina? Jelas. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih soalan tu. Ada soalan lagi pelajar? Silakan kalau pelajar ada soalan. Ataupun kalau boleh, kalau terasa line tak clear boleh check saja, nanti cikgu baca. Okey, dia tak akan ulang lagi ni. Sila kalau ada lagi soalan. Okey. So kalau tak ada, kita sambung lagi nota kita. Ada chat lah, ni ada soalan. Cikgu boleh terangkan semula pasal frequency of use tu. Okey. Frequency of use ni bahasa dia kekerapan kita menggunakannya Azwa, maksudnya kekerapan kita menggunakannya dia macam ni okey, cikgu nak bagi dadah ni susah sebab kita bukan ambil dadah. Jadi kita nak kata frequency of use ni kita kaitkan dengan benda yang normal lah, yang common, macam contohnya orang yang penyakit diabetes. Diabetes kan, dia banyak ambil gula. Okey. Jadi kalau dia ambil kad gula dia akan darah dan kandungan darah dia tinggi. Bacaan dia tinggi. Kan? Kalau dia ambil pagi, dia ambil petang, dia ambil. Jadi ada juga orang ambil gula tapi satu hari sekali je. Jadi mana yang memberi kesan yang lebih? Pastilah frequency of use, kekerapan menggunakan mengambil gula yang banyak itu akan menyebabkan kadar bacaan gula dalam darah lebih tinggi berbanding mereka yang tidak mengambil secara kerap. So frequency of use ni kekerapan kita mengambil dadah itu. Dengan kata lain, kekerapan kita mengambil sesuatu dadah itu akan lebih memberi kesan berbanding dengan orang yang tidak kerap mengambil dadah. Itu maksud dia. Boleh jelas Azwa? Azwa boleh jelas Azwa? Kalau tak, okey. Tak apa, kalau tak jelas, pelajar kena bagi tahu cikgu. Cikgu cuba jelaskanlah. Sebab cikgu akan jelaskan mengikut pemahaman yang cikgu rasa itu mudah bagi awak faham. Okey, bagus. Itu antaranya lah. So ada lagi soalan, silakan. Cikgu buka lagi. Sebelum kita pergi satu persatu, kita akan pergi, cikgu akan buka soalan. Okey. So, kita tengok sikit slide yang seterusnya. Okey, ni kita dah tengok kan. Kita tengok pula physiological function of the user kan. Okay. For this direct and indirect change in the physiological functioning of user. Maksudnya dia memberikan secara langsung atau tidak langsung perubahan dalam fungsi fisiologikal direct change as a result of chemical action on the cell, tissue, organ and system of the user, irritation, alteration, destruction of biological constituents. Okey, maksudnya macam ni pelajar. So kadang-kadang dia akan memberi kesan kepada keputusan chemical action. Dia boleh beri kesan pada sel kita, tisu kita, organ. Itu sebab kalau kita tengok mereka yang mengambil alkohol, biasanya mereka akan ada penyakit kanser hati. Ini yang maksudnya dia kesan fisiologikal tu. Dia memberi rosakkan sistem tubuh kita. Mula-mula dia rosakkan sel dulu. So dari sel itu dia akan bertindak kepada tisu.
So lepas tisu daripada organ. Lepas tu daripada organ kepada sistem. Contoh macam ni lah. Kita ambil rokok. Kata kita ambil rokok, dah jadi nikotin. So rokok itu mana dia beri kesan dulu pada sel kita kan. So dia rosakkan sel kat mana? Kata paling cepat dia bertindak paling banyak rokok ni dia beri kesan 80% adalah pada paru-paru lah, kanser paru-paru. So mula-mula dia pergi kepada tisu je. So lepas tisu, pergi ke sel tu berkembang-kembang dia akan rosakkan tisu tu. Lepas tisu dia akan rosakkan organ. Organ paru-paru tadi tu. So bila dia dah rosakkan organ tu pelajar, dia akan brokenkan kita punya, dia rosakkan sistem pernafasan kita. So itu sebab kita tengok ini kanser, bila dah rosakkan organ dan sistem ni kita dah panggil dia kanser dah. Kanser. Jadi itu kesan dia kepada sistem biologikal kita. So dia akan attack, dia akan serang dulu sel kita dulu. Sel dulu. Lepas dah sel baru dia akan pergi ke tisu, lepas ke tisu baru dia pergi kepada organ kita. Pergi kepada organ. Jadi kena berhati-hati sebab dia ambil masa ambil masa. Sebab kalau boleh pencegahan tu lebih baik lah. Sebab kita tengok, bila kita tanya bila kita menduga pakcik-pakcik ataupun pesakit-pesakit yang berada di hospital, dia kata pakcik ni sakit apa? Pakcik ni sakit kanser paru-paru. Kenapa pakcik sakit kanser paru-paru? Pakcik ni kuat merokok. Semalam ke pakcik merokok, hari ni baru dapat? Tak, ambil masa yang lama. Sebab apa? Dia akan serang daripada sel. Itu sebab kita mengambil langkah pencegahan ni adalah, ini langkah yang terbaik lah. Langkah terbaik adalah kalau dalam sistem perubatan punya model iaitu abstinence. Abstinence kita mencegah lah. Kita ambil kaedah pantang larang. So kita jangan menghadapi benda-benda ni. Okay. Indirectly influence physiological process through the induction of disease, damage of malnutrition the user. Kalau kita tengok mereka ni kadang-kadang tu sebab kalau kita tengok mereka yang ambil penagih ni kadang-kadang mereka ambil dadah ni, kadang-kadang kita tengok ada artis tu, kita tengok dia tak gemuk tu, dia kurus saja. Sebab dia tak ada selera makan. Dia kurus saja. So tengok bila dia dah tinggalkan dadah, dia boleh berisi. Nampak dah berisi. Macam tu juga orang yang merokok kadang-kadang ada setengah yang merokok, bila dia tinggalkan rokok, dia akan sekejap nak mengunyah mulut dia. Jadi badan dia pun naik. Dulu nampak cengkok, tak bermaya, tapi bila dia tidak ambil rokok, dia cubalah berhenti untuk rokok, dia dah mula rasa macam ada selera makan. Iaitu dia berubah dalam sistem fisiologi lah. Ini cikgu cerita pasal common lah. Sebab kita bukan medical student. Kita bukan medical student, jadi kita cerita secara macam mana fisiologi tu yang kita nampak merubah sistem kita. Kadang-kadang kalau mereka yang ambil dadah jenis nikotin tu jenis kita merokok misal rokok, jadi dia macam terbatu-batu, malam-malam batuk. Ini adalah kesan yang dia menyerang sistem fisiologi kita. Kenapa dia batuk? Sebab dia serang dari segi sistem. So sebab kalau kita tengok sistem pernafasan tu, dia bermula dengan rongga mulut kita kan, atau hidung kita, lepas tu dia masuk ke trakea, lepas tu masuk ke bronchus, bronchiole, alveolus kan. Kat situlah dia akan serang sistem. Jadi kita dapat kanser paru-paru. So bila kata-kata kanser paru-paru, maksudnya dia dah serang sistem pernafasan kita. So sistem pernafasan kita tu kalau kita tengok bermula dengan saluran pernafasan, trakea, lepas tu bronchus, lepas tu alveolus tu kan. Bronchiole, alveolus, itulah dia akan serang sistem tu. Dan kita tengok tahap kita. Kalau dah tahap 4 ni, level 4 biasanya susahlah untuk kita rawat. Jadi cara baik adalah bila kita dah ada batuk-batuk tu, dia akan bagi simptom-simptom awal pelajar. Cikgu cakap paling mudah adalah rokok. Dia bagi simptom-simptom awal. Simptom awal adalah pertama sekali kita akan batuk-batuk. Kita mudah batuk. So cara dia belajar, bagi mereka yang ingin berhenti rokok, kita akan adalah withdrawal effect. Maksud kita kuat. Kita macam tak boleh tau. Mulut kita macam nak munyah aja. Macam nak kudak-kudak di mulut kita ni. Jadi cara ni belajar untuk masa kita yang muda ni, adalah kita bumping ke, kita jogging ke, kita minum air banyak. So benda tu belajar, dia akan boleh mengkakis nikotin-nikotin yang terdapat di dalam paru-paru kita. Cara dia belajar adalah dengan kita berjogging ataupun buatlah apa-apa aktiviti senaman yang melibatkan kardiovaskular, menyebabkan paru-paru kita. Yang paling mudah kita boleh buat jogging ke, jumping jump ke, lepas tu kita banyak minum air kosong. So benda tu dia akan cuba menghilangkan nikotin-nikotin yang terdapat di dalam kita punya paru-paru dan pergi ke otak kita. Dan benda itu akan buat ketagihan lah, sedikit demi sedikit. Dan bila kita tengok, bila kita ubah sikit gaya lifestyle kita daripada seorang smoker
to non-smoker, kita akan nampak sikit perubahan kita. Kita akan macam kita bertambah baik, tapi kita selera makan kita macam bertambah. Ini pula kena kawal pula selera makan tu. Takut nanti jadi obes pula. Okey. Kita tengok. Inilah antara yang kita boleh ambil melalui tablet ke, capsule, solution. Okey. Ni ada injection ini inhalation lah. Maksudnya ni yang cikgu cakap sisa pernafasan kita tu daripada mulut, trakea kita dah masuk ke bahagian ni. Okey, ni cikgu tak nak jelas yang lebih lanjut lah sebab ini semuanya istilah-istilah medical lah ya. Jadi pelajar boleh faham je lah kalau oral tu pharmacokinetic oral injection, inhalation ini sikit-sikit lah pelajar perlu tahu sedikit lah berkaitan dengan physiological effect. Okey. Okey. Ini adalah jenis 7 the main drug action Kita tengok sikit yang ni kita ulang balik lah Pertama dia ada 7 main action. Pertama dia stimulating action through direct receptor agonism and downstream effect Satu kita kena ingatlah sama ada dia agonism atau dia agonism dia macam stimulate ataupun dia macam dia akan rangsang, ada perangsang, ada penenang Kena ingat tu, ada perangsang, stimulate, ada penenang, depression drug Depression action through direct receptor agonist and downstream effect inverse agonist blocking Jadi yang blocking, exchange okey. Cikgu cara secara kesimpulan daripada ni kita kena faham balik yang tadi tu. Dadah tu ada dadah jenis antagonis, ada dadah jenis agonism Yang ni pelajar kena betul-betul faham kena faham tu. Itu adalah berkaitan dengan physiological function of user. Okey. Inilah sebab dia berlaku dari bahagian otak. So dalam bahagian otak kita ni kita ada yang ni seperti ulang kaji lah. Kita ada sel ini dipanggil neuron Neuron ni adalah sel otak. So yang pertama ni dopamine is made dari cell body. So dopamine ini kita memang dah ada dekat sel body kita. Sel body dalam ini di neuron ni, dia ni adalah kita panggil bahagian nukleus ni, kat nukleus ni dia ada mengandungi dopamine. So bila kita ambil dadah, so dia mengembeskan dopamine shift down to the axon. Maksudnya bila kita rasa seronok kita cerita pasal normal state dalam keadaan kita normal, biasanya dopamine ini dia memang ada dalam nukleus, dalam sel neuron kita. So dia akan hantar mesej tu melalui dekat axon. Ni dia panggil axon, and dopamine is released from the terminal button. So dia akan release kita punya ni kat terminal button, and then dopamine stimulate dopamine receptor. Jadi dia akan dendrit ni akan ambil. Ini dendrit dekat sini yang berlaku yang dikatakan sebagai synaptic clutch. Synaptic clutch, okey. Ni dia. Vesicle contain dopamine ni dopamine dia rembeskan reseptor. Okey. Dia jadi macam inilah. Tapi pelajar, bila kita mengambil dadah jenis stimulate, contoh kita ambil dadah jenis shabu. Shabu. So dia akan stimulate. Dopamine ni berlebihan. So dekat sini dia banyak mengeluarkan dopamine yang menyebabkan kita rasa terangsang dan euforia. Rasa bersemangat. Sebab apa? Dadah jenis agonis ataupun stimulate, jadi stimulate dadah ni, dadah jenis perangsang tu dia stimulate pengeluaran hormon-hormon dopamine. So dopamine ni apa fungsi dia? Dopamine ni adalah yang dikatakan neurotransmitter yang menyebabkan kita feeling of pleasure and also addiction, movement, activation, people repeat behavior that lead to dopamine release. So dia akan rasa dia panggil sebagai pleasure neurotransmitter. So pelajar kena ingat ini. Ada 8 lah yang asas Ada 8 yang asas kita kena tahu tentang neurotransmitter. Satu adrenaline, okey. Adrenaline ni adalah dadah jenis fight and flight neurotransmitter, noradrenaline ataupun ini dipanggil dadah yang memberi concentration. Okey. Ni dopamine, serotonin adalah mood neurotransmitter. GABA calming neurotransmitter. Calming first new is CNS, high level impact focus, low level cause anxiety, also contribute to motor and control ambition. Okay. Acetylcholine
Adenin, non-chain, glutamate, endorphin. Kita sebagai biasa apa ni? Kita sebagai apa? Biasa-biasa ni pelajar bukan pelajar medik kita hafal 8 tapi sebenarnya banyak pelajar banyak, terlalu banyak. Okey. Banyak ini karbon, oksigen kita dapat ni simbol-simbol ya. Ini simbol dia. Kita ambil dia akan beri kesan kepada degupan jantung kita meningkat alert kita meningkat, kita rasa seronok Okey. Inilah kita kena hafal yang ni lah pelajar yang 8 ni dia banyak kalau kita tengok. Ni yang asal ni yang ni lah dopamin, serotonin ni. Yang ni kita bagi yang asas lah kepada pelajar. Tapi kalau tengok kat sini banyak kalau kita tengok dopamin, serotonin, norepinephrine nanti pelajar buatlah sedikit study ni ada dadah-dadah acetylcholine, endogenous cannabis, cannabinoid. Ini adalah jenis-jenis dadah yang dia memberi kesan kalau kita tengok. Glutamate. Jadi pelajar boleh tengok benda ni. Faham contoh cikgu bagi satu lah macam dopamin Dopamin ni distribute the central nervous system di midbrain kita ataupun di ventral tegmental area VTA, cerebral cortex dan hypothalamus. Ini bahagian dia. Dan apa dia punya kesan involve in regulation of movement, reward and punishment, pleasure, energy, attention and memory. So dopamin ini dia punya fungsi adalah untuk meregulasi pergerakan, reward, punishment, reward and punishment, pleasure, energy, attention and memory. So ini dadah-dadah yang terlibat yang merangsang pengeluaran dopamin. Okey, iaitu kokain, metafetamin, amfetamin. Metafetamin ni biasanya syabu lah. Amfetamin ni biasa kita kata pil kuda. Amfetamin ni macam syabu, macam metafetamin ni macam pil kuda Okey, opiat, marijuana, heroin and PCP. Jadi pelajar tengok betul-betul nanti ni. Contoh lagi serotonin. Serotonin ni lebih sama dia punya center, dia punya distribution tu dekat nervous system tu, dia punya penyebaran dekat nervous system tu sama dekat VTA, cerebral cortex, hypothalamus. So dia pun regulation of mood and impulsivity, sleep, sexual desire and appetite serotonin. So bila kita melakukan seksual, dia banyak mengeluarkan hormon-hormon serotonin. So apakah dadah yang memberi kesan kepada serotonin ni seperti alkohol, hallucinogen, stimulan, antidepressant, MDMA, ecstasy, LSD, and cocaine. Ni dia pelajar kena ingatlah dadah-dadah ni yang boleh memberi kesan kepada ini. Okey. Okey, ini kita tengok ini preference pelajar boleh tengok dekat sini untuk tahu lebih lanjut. Okey, itu yang berkaitan dengan faktor-faktor fisiologikal terhadap penggunaan dadah, kesan pada dadah kesan dadah itu kepada physiological effect lah. So bila kita bila kita berbicara tentang kesan terhadap fisiologi, kita tak boleh lari daripada otak dan juga neuron transmitter. Okey. Jadi pelajar kena ingat yang ni je lah 8 ni. Jadi memberi kesan ada dadah ni. Okey, tapi sebenarnya banyak lagi lah kalau pelajar nak buat research lagi pun ada lagi. Okey, setakat ni ada soalan. Okey. Okey, ni soalan daripada Nur Zahira Tasnim. Cikgu, yang cikgu cakap dadah campur-campur tadi tu dipanggil NPS kan? Okey, dadah campur-campur ni dia macam ni NPS ni adalah new psychoactive substance Okay, dia campur, ialah campur-campur. Tapi yang cikgu kata campur-campur kat sini adalah komposisi. Komposisi. Maknanya ada dadah campur-campur dadah tu dia akan jadi kesan yang lain. Yang kat cikgu nak fokus kat sini dadah campur-campur ni maksudnya bukan campur-campur dadah tu. Maknanya komposisi dia. Contohnya kalau kita nak faham yang cikgu maksudkan tu komposisi tu, kandungan dadah tu maksudnya macam ni. Contohnya kita nak buat kerupuk leko kita nak buat kerupuk leko. Kerupuk leko yang rasa mahal apabila kandungan dia punya ikan tu lebih banyak daripada tepung. Kan lebih tepung. Tapi kadang-kadang ada juga kerupuk leko yang dia punya tepung lebih banyak daripada ikan. Jadi kita boleh kata komposisi kandungan ikan dalam kerupuk leko tu
kurang. Jadi kalau katakan nak tahu keropok leko tu sedap atau tidak, rasa ikan atau tidak, komposisi kandungan ikan tu lebih daripada tepung. Kita ambil dadah tadi. So katakan amfetamin. Amfetamin dadah tu dia pil. Jadi dia mungkin campur kandungan lain. Kandungan lain. Jadi dia ambil kandungan itu, kandungan dadah tu, komposisi dadah tu macam amfetamin tu banyak. Berbanding dengan tepung lah contoh. Saya tahu campuran dia. Tapi komposisi tu. Bukan maksud campur-campur, maksud NPS tu. New Psychoactive Substance, bukan. Macam kata komposisi. Okey. Maksudnya macam kuantiti dan kualiti dia lah kan cikgu. Maksudnya kuantiti dalam sesuatu dadah tu. Dia betul masuk composition. Bukan campur-campur. Campur-campur ni dia new substance. Okey, cikgu. Kan tadi cikgu cakap pakai stimulan yang contoh nikotin tu kan. So kalau ada kawan yang hisap rokok tu, kita dapat tengok dia yang semangat selalu dalam kelas. Actually tu beri kesan yang baik sebenarnya means macam mana kita nak suruh dia stop, kata ada kesan buruk lain untuk dia stop. Okey. Biasanya orang yang menghisap rokok ni dia ambil darah jenis nikotin. Nikotin ni kita panggil minor stimulant drugs. Minor stimulant type drug. Maksudnya dia tak berapa bahaya. Jadi dia stimulate diri dia dengan berokok. Cuma dia kena ingat satu benda dadah ni. Saya ulang balik banyak kali lah. Kita kena faham satu. Tak perlulah kita kata pada sesiapa lah. Kita tengok pada diri kita sendiri. Pertama sekali, dadah ni dia akan memberi keseronokan sementara. Tetapi memberi kesan yang buruk sepanjang masa. So dia bagi the good effect in the short term. But the bad effect for the long term. Memang betul dia akan rasa bersemangat, tapi bila dia tak ambil dadah tu dia akan rasa macam letih, teramat letih. Dia rasa teruk. Jadi dia kena lawan benda tu. Sebab the long term tu tak bagus. Jadi kita memang dia akan beri kesan yang positif. Kalau dia tak beri kesan positif, kita tak akan ambil dadah tu. Kita akan ambil dadah tu. Kita tak akan ambil nikotin, kita tak akan merokok. Tetapi kena fahamkan diri kita lah. First thing first, diri kita. Okay. Memang memberi kesan yang bagus untuk jangka pendek, tapi kita nak hidup berapa lama lagi. So kita kena berfikir secara bijak dengan memikirkan the long term effect. Okay. Okay, ada soalan lagi? Bagus maksudnya ada banyak persoalan dekat sini. Maknanya pelajar boleh mengikuti perkembangan. Okey, seterusnya ada lagi pelajar? So kita take 5 dulu. Okey, take 5 dulu. Kalau pelajar-pelajar nak minum dulu ke, nak pergi ke tu, boleh kita take 5 dulu. Nanti kita sambung. Kalau ada soalan, awak chat aja kat cikgu nanti cikgu baca. So kita take 5 dulu.
Okey pelajar, kita sambung lagi sikit berkaitan dengan ni. Okey, dia ada soalan form Syafawati. Cikgu ada bagi tahu tadi neuron kita ada dopamin. Jadi kalau ambil dadah stimulan, dopamin rilis meningkat menyebabkan euforia. Tapi kalau ambil dadah jenis depression, adakah dia akan mengurangkan penghasilan dopamin? Dan neuron itu akan hantar neurotransmitter serotonin yang buatkan kita rasa tenang. Okey. Jadi nanti kita cek balik ada soalan daripada Syafawati ni, ada jenis dadah dia merangsang neurotransmitter. Dia setengah dadah dia ada merangsang setengah neurotransmitter. Contoh kalau kita nak faham bila kita bau macam contoh lidah lidah kita ni dia ada macam reseptor-reseptor tau. Reseptor-reseptor macam kalau pahit, reseptor mana banyak kan masa kita belajar sains tu kan, dia ada reseptor. Jadi ini ada reseptor mengesan dadah, mengesan rasa pahit. Ini rasa manis, rasa masam. Begitu juga dengan dadah. Dadah pun dia macam tu. Ini ada sejenis dadah yang merangsangkan dia akan merangsang macam sejenis reseptor kita punya neurotransmitter. Okey. Kalau dadah jenis stimulan, tak semestinya stimulan. Contohnya syabu, dia akan merangsang sejenis neurotransmitter, contoh dopamin. Tapi kalau dia ambil dadah jenis dadah depression, dia tidak merangsang neurotransmitter tu. Tapi dia dadah jenis depression ni dia bersifat antagonis. So antagonis ni dia menyekat. Kan ingat dadah ni ada jenis yang stimulan, perangsang. Perangsang ni dia merangsang pengeluaran dopamin. Tapi ada juga dadah yang jenis depression, kalau kat sini, dia tak merangsang tapi dia punya dadah tu dia panggil jenis type dia antagonis. So antagonis dia apa? Dia menyekat. Contohnya dia menyekat dari segi pengeluaran, bila kita banyak fikir kan, kadang-kadang kita banyak fikir, kita banyak guna mengeluarkan hormon. Kalau dekat sini hormon dia akan mengeluarkan, bukan hormon ni, dia akan mengeluarkan neurotransmitter iaitu glutamate dan GABA. So GABA ni bila terlalu bimbang kita macam mengeluarkan hormon neurotransmitter GABA. So kenapa pengeluaran neurotransmitter itu berlaku? Disebabkan faktor persekitaran, faktor luaran, external factor. So external factor dia masuk dalam panca indera kita. So panca indera kita tu yang merangsang kat otak kita tu pengeluaran, contohnya kalau kata dia bimbang. So dia panik lah, kata dia panik. So dia panik, contohnya dia panik tempat tinggi. So bila dia naik tempat tinggi, dia tengok kat bawah, dia mata kan. So panca indera mata dia, so benda tu dia akan menghantar mesej ke otak. So bila menghantar neurotransmitter yang merembes ketika itu di dalam synaptic clefts tu adalah transmitter GABA. So dia panik. So bila dia ambil dadah jenis depression, contohnya dia ambil ubat Xanax. Okay? Ubat Xanax iaitu anti-depression drug lah. Okay? Dia ambil dadah jenis depression, okay? So dia jadi tenang. So dia menyekat pengeluaran neurotransmitter GABA tu daripada rembes yang kuat. Itu dadah jenis antagonis. Jadi dia kena faham jenis dadah tu. Jadi setiap dadah tu dia ada stimulate ataupun dia ada sama ada stimulate itu sama ada dia jenis agonis iaitu merangsang ataupun dia antagonis ataupun dia menyekat. Stimulate atau sedatif. Jadi soalan ni dia akan meningkatkan menyebabkan euforia. Tapi kalau ambil dadah jenis depression, adakah dia akan mengurangkan penghasilan dopamin dan neuron? Dia tidak mengurangkan tetapi dia menyekat pengeluaran neurotransmitter tertentu. Jadi macam ni kita nak faham ni, dia macam kita punya lidah lah. Bila kita ambil masin, so ada neurotransmitter yang aktif yang mengesan. Ini masin dekat lidah kita. So dia hantar signal tu. So kalau pahit ada signal, ada reseptor yang mengesannya. Okay? So yang menyebabkan seseorang itu rasa tenang bukan disebabkan pengeluaran hormon serotonin itu, tetapi dia adalah menyekat pengeluaran GABA tu supaya kita tidak rasa panik. Tu maksud tu Boleh faham Syafawati? Syafawati boleh faham? Okey. So kita sambung sikit slide kita.
Okay. So sekarang ni kita lihat pula dari segi psychological state. Psychological state ini adalah keadaan psikologi kita. There are 4 major psychological variable. So ada 4 pun boleh ubah menentukan sama ada dadah ini boleh memberi kesan atau tidak kepada kita. Pertama, previous dark experience. Previous tu maksudnya dadah yang pengalaman kita menggunakan dadah ni sebelum tu. Satu lagi expectation kita atau set expectation kita lah, jangkaan kita terhadap dadah tersebut dan mood kita dan tugasan yang kita lalui. Okay, kita pergi satu persatu supaya kita akan lebih jelas. Satu, previous usage, previous drug experience, previous usage has a major impact on our expectation about the drug effect. Contohnya maksudnya kita ada pengalaman menggunakan dadah tu dan kita akan ada expectation terhadap kesannya. Okay? Contohnya marijuana. The effect can be a subtle, so subtle that one has to learn what to look for and define those effects as pleasurable. Use the certain that when he or she facing a panic bad trips. So that is tolerance is a part of learn response to the drug. Dia macam ni pengalaman kita terhadap dadah itu menyebabkan kita nak guna lagi dadah. Contohnya kita ada pengalaman bila kita rasa panik, so kita pun ambil sejenis dadah yang depression drug. Tak kira lah apa-apa, biasanya dia ambil barbiturate iaitu ataupun tranquilizer, dia ambil dadah tu. So bila dia ambil dadah tu, dia rasa macam wow, aku rasa lebih tenang. So pengalaman mengambil dadah tu dan berhadapan dengan situasi yang sama tu menyebabkan dia akan lagi memberi kesan pada seseorang itu untuk mengambil lagi dadah. Contoh, seseorang itu katakan dia pergi ke pantai ataupun dia pergi ke, biasanya orang yang akan pergi ke pantai untuk menangkap ikan di laut dalam. So dia akan pergi jauh So dia akan pergi ke pantai yang laut dalam, laut dalam, dia akan pergi laut dalam untuk mengambil ikan. So kadang-kadang dia rasa macam letih biasa kan, badan kita kan ada manusia sedang dia akan rasa letih. So dia ambil satu ubat ni, dia jenis pil kuda. So bila dia ambil pil kuda tu, dia akan beri kesan kepada dia. Wah, bila aku ambil pil kuda ni aku rasa lebih macam okey lah, aku boleh berjaga malam dan aku lebih bertenaga. Jadi pelajar bila dia ambil pil kuda tu, dia ambil pil kuda, so dia dah ada pengalaman lah ambil pil kuda tu. So nanti minggu depan, minggu seterusnya, minggu seterusnya dia rasa letih. So minggu seterusnya sebab dia dah ada pengalaman ambil pil kuda, so dia akan ambil lagi pil kuda. So dia mengharapkan dia ada expectation terhadap kesan dadah itu. Jadi dia takkanlah ambil jenis dadah jenis depression sebab dia bukan nak tenang, dia nak bertenaga. So experience tu yang menyebabkan dia nak mengambil jenis dadah tu. Boleh jelas Okey pelajar, kita sekejap pelajar, kita take 5 cikgu nak charge bateri sekejap Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, ini maksudnya previous drug experience. Maksudnya dia ada pengalaman menggunakan sesuatu dadah itu. Jadi kalau rasa dia letih, dia ambil dadah pil kuda, memberi kesan. Jadi kalau dia ambil dadah, kalau katakan dia letih, lepas tu dia ambil dadah jenis penenang. Jadi dia rasa macam tak perlu. Jadi
Dia dah tahu kalau dia rasa letih dia akan ambil dadah jenis apa. So kenapa dia tahu dadah ni memberi kesan? Sebab dia ada pengalaman menggunakan dadah itu. So pengalaman dia menggunakan dadah itu menyebabkan dia memberi kesan kepada seseorang itu mengambil dadah itu. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman menggunakan dadah itu pada situasi tertentu yang pada ketika itu memerlukan dadah itu untuk berfungsi pada sadar ketika itu. Jadi dia ada previous experience, maksudnya ada pengalaman lalu lah. And then expectation of set. So apa maksud dia? The user expectation about the drug's effect are derived from several sources. Experience with the substance, friend, the mass media, education and training, and professional description. This expectation have a considerable impact on the effect and obtained from a drug. So maksudnya kat sini nak bagi tahu bahawa kita apakah jangkaan kita terhadap sesuatu dadah itu juga boleh memberi kesan untuk kita mengambil dadah tersebut. Okay. Macam mana dia dapat expectation ni, macam mana terbentuk? So expectation ini terbentuk daripada apa dia? Pemikiran dia. Maksudnya apa yang dia, maklumat yang dia dapat. So daripada mana? Mungkin daripada kawan-kawan, mungkin daripada media massa, ataupun mungkin daripada pembelajaran ataupun education. So hari ni awak membentuk expectation. So apa yang membentuk expectation kamu? Daripada ilmu yang cikgu bagi kepada kamu. Dia akan membentuk expectation kita terhadap certain drug tadi tu. Okay? Itu berkata expectation kita yang boleh mempengaruhi seseorang itu mengambil dadah. Okay? And then the mood. Mood kita ni macam dia boleh effect. Okay, dependent mood relative is her maximum capability. If you are already highly stimulated, the stimulant will have relatively little effect. But when you are fatigued, the same dose can have considerable effect. Okay, contoh macam ni mood kita kadang-kadang dia mempengaruhi dadah tu juga. Dalam keadaan kita rasa macam seronok kan, kita rasa macam seronok. So bila kita ambil dadah jadi stimulan, kita tak akan rasa efek dia. Tak berasa sangat efek dia. Tapi dalam keadaan kita letih, bila kita ambil, kita akan rasa efek dia. Kita akan rasa efek dia lebih kita akan terasa kesan dia. Contoh pelajar, kalau kita tak pening kepala, kita ambil Active 5, atau Panadol Active 5. Kita tak akan rasa pun kesan Active 5 tu. Sebab kita tak pening kepala. Tapi bila kita pening kepala, mood kita swing, kata mood kita pening kepala, so kita ambil Active 5, kita rasa macam okey. Dah tak pening kepala. Okay? Macam dalam iklan. Kau rasa aku ada masa untuk sakit kepala. So masa dia sakit kepala tu, dia ambil Active 5, dia akan dapat kesan dia. Tapi kalau orang tak ada pening kepala, dia ambil juga ubat Active 5, dia tak rasa apa-apa efek dia. Sebab dia mood dia ketika itu okey. Nampak tak? Bagaimana mood tu pun boleh mempengaruhi kesan akan memberi kesan kepada pengambilan dadah. Satu expectation kan. So kita expect. Tadi expectation kita dah jangka, ubat ni beri penenang pada kita. Kadang-kadang dia macam placebo effect. Dia macam placebo effect. Okay, bila kita ambil je dadah tu, kita rasa macam wow. Kita rasa macam wow, best dia dadah ni. Lepas tu kita ambil pun kita rasa macam sedap. Sebab apa kita dengar orang kata sedap ni. Kadang-kadang kita rasa tak sedap pun kita mood itu penting. Okay. And then task. Task ni macam tugasan lah. So dalam tugasan tu, contoh the nature of the task to user attempt while under the influence of drug. Tasks can vary along at least 4 dimensions, complexity, abstractness, recently of acquisition, perform, motivation. Substance, impact, compact, abstract, require a low motivation, tasks more than the simple, concrete, well learned, and high motivation, motivate behavior.
Okey. Tugasan dalam hidup kita ni ataupun dipanggil apa dalam hidup dalam mudah faham ni kita panggil cabaran lah cabaran dalam hidup kita. Tapi cabaran ni dia bergantung juga pada orang. Kadang-kadang ada orang rasa itu tak berapa cabaran, ada orang rasa itu cabaran yang besar. Jadi cabaran dalam hidup kita ni pun mempengaruhi untuk kita mengambil seni dadah itu. Contohnya kalau kata kita berdepan dengan satu tugasan yang macam kehidupan kita mengenai cabaran yang tak begitu getih. So untuk kita mengambil dadah tu kurang memberi kesan pada kita untuk ambil dadah tu. Tapi kalau kita berhadapan dengan kehidupan macam sekarang ni, kita tengok ramai orang yang bunuh diri kan. Itu yang bunuh diri lah. Mungkin juga ada yang ambil dadah untuk penenang kan. Ambil ubat antidepressant. Disebabkan persekitaran juga. Jadi macam mana persekitaran tu memberikan kesan cabaran kepada dia, lebih tinggi cabaran tu dikatakan lebih tinggi kesan untuk dia mengambil dadah. Ataupun memberi faktor seseorang itu untuk mengambil dadah tu dan memberi kesan kepada dia. Okay, task tu. Kadang-kadang kalau ada orang contoh dia minum alkohol kalau untuk social party kan macam perkahwinan, okay, dia ambil sikit just untuk relax. Enjoy lah sebab dia kita minum alkohol ni dikatakan lebih beri tenang. So daripada macam social setting lah, macam aktiviti-aktiviti social. So dia ambil alkohol tu sikit just untuk feel relax ataupun macam rasa nak seronok. Dan bila dia ada menghadapi masalah, contohnya dia keadaan COVID ni, dia terpaksa bayar hutang, bebanan hutang, kerja tak ada. Jadi task tu, cabaran tu lebih, so kesan untuk dia ambil alkohol berlebihan tu juga tinggi. Dia bergantung kepada task tu atau cabaran dalam hidup dia. Okay. Dah jelas kat situ? Jadi dalam psychological state ni dia ada 4. Okay. Pertama, previous experience, expectation kita terhadap sesuatu, mood kita keadaan kita ketika itu dan task tugasannya atau cabaran dalam hidup kita. Okey. Yang ini adalah yang terakhir. Bagaimana social, culture, environment boleh juga memberi kesan kita untuk ambil sedadah. Cuba baca dulu. Other people and their behavior influence the relationship between an individual and the drug in the several way. So other will provide a meaning that define the environment as happy, as sad, and thus establish a general mood or emotional tones. It is from other that we learn that the rule and ritual regarding the use of a substance. Ini maksudnya kan ada kadang-kadang ritual-ritual tertentu dia memang kena ambil dadah. Minum dadah tu contoh alkohol lah. Contoh Christmas bila orang menyambut hari Natal kadang-kadang mereka mengatakan minum arak ni jadi macam satu tradisi mereka lah. Ada lagi satu perayaan dipanggil perayaan memuja semangat laut kan. Semangat padi kan. Jadi juga kadang-kadang mempengaruhi untuk orang tu ambil macam dulu panggil tuak ambil tuak, lepas tu sekarang dah ambil dia. Dia jenis kadang-kadang masyarakat juga, environment tu juga mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil dadah. Kesan dia memberi kesan kepada, memberi impact pada seseorang itu untuk mengambil dadah. Sebab dia ada juga berkaitan dengan adat dan ritual sesuatu majlis tu. Contoh ada ritual memuja semangat padi. Ini adalah perayaan-perayaan tertentu yang memang dia menggunakan minuman seperti tuak, alkohol, bir untuk sebagai ritual, sebagai suatu benda yang ritual. Ritual ni macam upacara-upacara keagamaan mereka. Okay? Itu yang dikatakan social culture environment, maksudnya budaya tertentu itu juga mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil dadah. So dia rasa ambil alkohol ni, contoh ambil alkohol ambil alkohol ni biasa. Sebab dia seperti macam Merry Christmas, kalau tak ada tu macam perayaan, kalau tak ada alkohol tu macam tak lengkap tradisi. Okay? And then the behavior of often other becomes a reference point or standard comparison according to which we judge our own behavior and against our behavior is judged. Maksudnya macam mana dia dinilai daripada persekitaran masyarakatnya. And then other texts as a guide and interpreted to help us identify, define and assess the effect of a substance. Throughout all the foregoings, other provide social support and sanction for appropriate and inappropriate behavior regarding substance use and abuse. The resulting drug-related experience play an important role in shaping our attitudes, value and belief regarding the general use of drugs, society and our personality or substance. Okay, cikgu simpulkan the social culture environment ni adalah bagaimana persekitaran sosial tu melihat kamu. Contoh cikgu bagi tahu
Kadang-kadang ada orang ambil dadah ni seperti rokok Ada orang yang ambil bukan dadah substance abuse bahan substance abuse psychoactive substance ni. Contohnya dia mengambil rokok, dia menghisap rokok. Sebab kadang-kadang dia nak penerimaan masyarakat. Sebab masyarakat melihat, masyarakat sekelompok dia melihat ataupun rakan-rakan sebaya dia melihat, orang yang merokok ni nampak seperti seorang yang gentleman, lelaki kan, yang ada gaya. Macam contoh di hotel-hotel ada rokok yang mahal tau, Davidoff mahal ni rokok yang macam yang satu batang tu harga beratus-ratus. Kan, satu batang tu beratus. So bila dia ambil rokok tu, dia melambangkan identiti dia sebagai seorang yang kaya, yang elegan. Jadi perkara-perkara dalam masyarakat itu kadang-kadang mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil dadah itu. Ada juga yang kadang-kadang ambil alkohol. Sebab alkohol ni mahal mahal kan alkohol. Jadi bila sesuatu majlis tu adanya alkohol, adanya beer kan, Carlsberg, jadi dia kata wah orang ni kaya. Nampak macam status kan? Macam status. Itu dari segi budaya lah, macam mana dia dilihat. Okay? Kata kalau kau tak merokok, kau ni bukan jantan lah, kau ni tak power lah kan. Mesti kena ada style. Jadi itu juga mempengaruhi seseorang itu mengambil dadah. Dari segi budaya dan juga adat resam juga ada. Seperti ritual-ritual agama seperti perayaan. Dia macam tak lengkap lah kalau tak ada. Perayaan macam menyambut perayaan Christmas, Hari Natal. Jadi kalau macam kita lah, kalau Hari Raya tu tak ada ketupat dengan rendang, macam tak lengkap lah. Tak lengkap lah, macam raya tu macam tak memenuhi tradisi lah. Kalau tak ada ketupat, rendang, kalau kita tidak ada lemang jadi itu yang maksudnya kalau ada setengah perayaan, contohnya hari semangat, hari gawai yang memuja semangat padi kalau tak silap cikgu, hari semangat membina pantai. Jadi diorang perlukan kena ada alkohol ni sebab dia adalah lambang kepada tradisi. Kalau tak ada tu tak lengkap. Dan ini juga the social culture environment ni juga adalah salah satu penyumbang kepada kesan seseorang itu mengambil substance abuse, psychoactive substance tu itu adalah maksud dia. Okey. Itu dia perbincangan kita hari ini dan kita dapat lihat bahawa kalau kita buat kesimpulan, kita tengok daripada awal, kita dah nampak ada beberapa faktor ataupun factor that affect a drug effect. So ada berapa affect a drug effects ada beberapa faktor yang memberi kesan faktor yang memberi kesan kepada drug itu sendiri iaitu pertama tadi kita dah bincang ada karakteristik of drug. So karakteristik of drug tu kita ulang balik, kita kena tahu type of drug, kita tahu karakteristik of drug tu macam drug dosage, kita ada composition, kita ada frequency of use, kita ada route of administration, macam mana dadah itu diambil. Lepas tu kita ada physiological function, ini kita fokus kepada neurotransmitter dan dadah-dadah yang memberi kesan kepada neurotransmitter tertentu. Dan kita boleh tengok juga kepada the psychological state. Okay, the psychological state ini kita boleh lihat ada beberapa kesan iaitu dari segi previous drug experience. Pengalaman lepas dia menggunakan dadah tersebut. Lepas tu apakah jangkaan dia, expectation dia terhadap sesuatu dadah itu. Dan expectation ini banyak dibentuk daripada kita menerima maklumat itu daripada rakan kita, daripada media massa ataupun dari pendidikan daripada pembelajaran secara formal atau informal. And then dari segi mood kita. So mood perasaan kita ketika itu. Okay, dan akhir sekali dalam the physiological state adalah berkaitan dengan task kita. Task ni ujian ataupun cabaran hidup kita pun memberi kesan terhadap seseorang itu untuk mengambil dadah. Task ni boleh kita katakan ujian hidup atau cabaran yang dihadapi. Okay. And then the last one adalah the social culture environment ni, macam mana budaya persekitaran dan ritual-ritual agama boleh menyebabkan seseorang itu terlibat untuk mengambil dadah. Okey, itu saja untuk hari ini pembincangan. Mungkin cikgu buka untuk soalan sekiranya pelajar-pelajar ada soalan. Silakan pelajar, masa ada banyak lagi ni. So kita buka kepada beberapa soalan. So nanti hari ada kelas hari Rabu, insyaAllah kita akan buat perbincangan. Okey. Silakan cikgu buka 5 minit. Boleh bertanya secara live ataupun boleh chat. Silakan pelajar, cikgu buka soalan.
Okey. Okey, ini soalan daripada Nasirul Zaman. Cikgu, macam mana pula dengan bahan yang kebiasaannya yang diambil oleh ahli bina badan dan adakah kesan daripada pengambilan bahan tersebut adalah baik untuk pengambilan atau sebaliknya? Okay, kita jawab dulu Nasirul Zaman ini. Okey, untuk ahli bina badan ni biasa dia ambil anabolic steroid. So bila anabolic steroid ni dia mengandungi satu hormon yang merangsang hormon testosteron kita. So hormon testosteron ni adalah hormon kelakian lah. Kelakian kita. Jadi dia akan merangsang hormon kelakian kita dan membuatkan kita otot badan kita jadi tegak. Okey. Dadah jenis steroid ni dia tidak ketagih dia tak macam dadah syabu, dia tak macam dadah dadah yang type 1 lah, jadual pertama kalau kita bincang tu dadah kelas pertama tu dia memang bila kita makan contohnya kokain ke kita ambil dadah jenis contohnya syabu kokain ni dadah jenis pertama ni, heroin ni kita mudah ketagih kalau kita tak ambil dadah tu kita ada withdrawal effect tu. Tapi dadah yang mengambil untuk ahli bina badan ni seperti anabolic steroid ni dia seperti merangsang untuk tubuh badan dia untuk jadi lebih nampak macam mana, lebih nampak tough lebih nampak berkotot. Jadi kadang-kadang bila dia tak ambil jadi mungkin ada punya otot tu mungkin kendur-kendur. Jadi dia terpaksa mengambil berulang-ulang kali untuk mengekalkan tubuh badan dia. Okay, atlet. Ada juga atlet, ada setengah juga itu ahli bina badan tu untuk nak dapatkan tahap kurang kesakitan, untuk dapat tenaga lebih. So bila ambil tenaga juga dia akan ambil ubat dadah-dadah jenis ni. So dadah jenis ini sebenarnya dia tidak begitu penagih tu, dari segi ketagihan tu kurang tapi yang dia lebih kepada untuk mengekalkan tenaga dan juga struktur badan tu. Okey. Fatih Amanina test untuk sub ni after cuti ke cikgu? Okey, test nanti cikgu akan bincang balik dengan grup nombor 1, Dr. Fazilatun, sebab cikgu difahamkan mereka masih lagi dalam pembentangan nanti cikgu akan cuba Okey, jadi pelajar fokus dulu apa yang kita belajar, jangan fokus exam lah. Exam tu fokus juga tapi fokus dulu topik-topik ni, nanti cikgu akan bincang dengan Dr. Fazilatun. Okey, cikgu boleh terangkan tak mengenai task tu? Saya kurang jelas. Okey, task ni dia bahasa Inggeris ni kita kena faham tau, dia bahasa bahasa akademik bahasa ilmiah. Jadi task ni kalau cikgu nak bagi mudah faham, dia adalah berkaitan dengan tugasan, maksudnya cabaran yang kita hadapi. Okey. Dia macam ni pelajar. Kita kalau kehidupan kita ni macam normal, kita tidak ada masalah, kehidupan kita okey, kita jarang untuk nak mengambil dadah. So kebanyakan mereka yang mengambil dadah ni disebabkan tekanan dalam hidup. So tekanan dalam hidup, cabaran dalam hidup tu kalau tinggi jadi dia akan cenderung untuk mengambil dadah. So tekanan dan tugasan dalam hidup ni itu yang dikatakan task tadi tu. Task tadi tu. Task tu adalah tugasan kalau kita translate dalam bahasa Melayunya. Tapi kalau kita nak mudah faham, task ni adalah tekanan hidup ataupun cabaran dalam hidup. So makin tinggi tekanan dalam hidup, makin tinggi untuk kita mengambil dadah. Dadah untuk membantu kita, itu sebagai coping skill yang tidak baik coping skill yang tidak baik. Okey. Cikgu saya nak tanya, adakah shisha salah satu jenis tabako? Shisha ni biasanya digunakan dia diperkenalkan di masyarakat Arab lah. Dia macam kalau kita tengok dia macam sedut okey. Tapi kata tembakau atau tidak, apa kandungan cecair yang digunakan? Sebab biasanya shisha ni digunakan kadang-kadang perisa strawberry, kadang-kadang dia ada perisa-perisa tertentu. Tapi kalau dia letak tembakau yang telah dicairkan ataupun kadang-kadang letak ganja dalam tu, dia bukan buat ketagihan. So shisha ni kena tengok apa kandungan cecair yang digunakan. Kalau kita tengok shisha ni, kalau kita tengok biasa-biasa macam dekat ada setengah-setengah restoran, dia disediakan untuk perkhidmatan shisha. Tapi dalam tu kadang-kadang kita rasa ada perisa strawberry, kadang-kadang ada perisa tertentu dia bergantung kepada perisa. Tapi kalau katakan dia dikatakan sebagai bahan psikoaktif, macam tembakau ni dia ada bahan yang dipanggil nikotin tadi tu. So kalau dia letakkan tembakau tu yang ada bahan nikotin tadi tu, itu yang diboleh katakan penyalahgunaan juga itu. Itu juga diboleh katakan bahan psikoaktif yang menyebabkan dia ada kesan-kesan jangka panjang tidak baik lah. Okey. Antara 4 faktor itu, faktor mana yang paling banyak menyebabkan individu ambil dadah?
Jadi yang ini pelajar, kita nak tahu, pelajar kena check balik dekat nota apa ni, kalau kita tengok kalau kita tengok apa ni, statistik ADK, kalau kita tengok statistik ADK, biasanya data paling tinggi seseorang itu mengambil dadah itu disebabkan oleh ada dua faktor. Satu faktor ingin tahu, satu faktor akan sebaya. Jadi faktor akan sebaya ni kita boleh masuk di dalam the social culture environment, and then kalau katakan diri sendiri itu adalah kita panggil sebagai the psychological state. Jadi antara dua ni sangat tinggi. Jadi kita tengok balik nanti kita tengok balik data statistik, kita tengok data statistik. Nanti cikgu tengok boleh tak kita kongsi kat sini. Apa kita tengok ada statistik kalau kat sini. Okay, kalau kita share kat sini okay, kalau dekat sini kita tengok sebab-sebab seorang itu mengambil dadah kalau ni ADK, pertama kerana ingin tahu. So kerana ingin tahu ni dia berkaitan dengan psychological the psychological state tadi, expectation tadi tu, di bawah expectation. Kedua, tekanan daripada rakan-rakan supaya mencuba ini. Tekanan daripada rakan ni kita masuk dalam faktor the social culture environment. Ini kejahilan atau menerima penerangan yang silap mengenai bahaya akibat daripada penggunaan dadah ini, kita masuk daripada psychological state. Kurang kemampuan untuk menghadapi kekecewaan dan kehampaan. Ini yang katakan kurang kemampuan untuk menghadapi kekecewaan dan kehampaan ini yang dimasukkan dalam task tadi tu. TASK tadi tu task. Okay. Akibat keadaan peribadi yang kucak-kacik, ini juga masuk dalam task akibat keadaan latar belakang kehidupan yang mengecewakan, kebutuhan rumah tangga, kematian ibu bapa dan sebagainya, ini masuk dalam task tadi tu Ingin melegakan kekusutan fikiran dan penderitaan, masuk dalam task fikiran tidak tenteram. Neurosis, task untuk mengelak dari kenyataan hidup. Golongan ini terbagi kepada dua kumpulan, iaitu golongan miskin yang ingin melarikan diri dari masalah kebenaran, golongan yang kaya ingin melarikan diri daripada masalah emosi. Okay. Yang ini adalah sebab pengambilan dadah ini tak sah, tapi yang paling tinggi disebabkan kerana ingin tahu tu masuk dalam psychological state tadi tu Okay, good. Soalan tu. Okay, ada soalan lain daripada sahabat-sahabat lain? Okay. Cikgu, saya nak tanya, adakah shisha itu terbakar? Okey, antara faktor cikgu, contoh kalau seorang itu ambil pil kuda untuk kesan bertenaga, bila kesan dadah itu dah berkurang, dia akan rasa penat tak? Okey. Biasanya pelajar melalui pembacaan cikgu lihat apabila dia mengambil kesan dia ambil pil kuda, dia akan tenaga tau. Dia akan ambil tenaga kita. Dan dia akan ambil tenaga kita. Tapi bila dia tak ambil, dia memang akan terasa penat sangat. Dia akan terasa penat. Contoh pelajar, kita ambil air tenaga paling mudah kita ambil air tenaga Red Bull So Red Bull kita ambil, lepas tu kita pergi gym atau kita lari. Kita boleh lari 2 jam tanpa rasa penat. Tapi lepas tu belajar, awak akan rasa badan awak penat. Okay. Lepas tu besok ada lagi nak kena buat. Tapi secara normal bila kita penat, kita rehat kan. Kita rehat, kita tidur, kita baring, kita rehat. Tapi besok ada perlawanan. Jadi bila ada perlawanan, dia akan ambil lagi pil kuda. Dia akan ambil pil kuda tu. Jadi lama-lama dia akan tolerance dia akan bergantung dia akan panggil depend Dia akan dependent dengan, dia akan bergantung dengan bahan tersebut. Tapi kata, bila ada kesan tu dah kurang, rasa penat tak? Memang akan rasa sakit. Contoh pil kuda, dia akan bagi kita tenaga kepada kita, lepas tu kita akan buat kerja. Lepas tu satu hari kesan dia dah hilang, kita akan rasa penat. Ya, betul. Yang kedua, contoh kita buat bius, anesthesis. Ubat bius ni juga,
Anestesi ni juga adalah jenis dadah yang kita panggil dadah jenis depression kan, dia kurangkan rasa sakit. So kata kita buat pembedahan, masa kita buat pembedahan tu, masa tu bius tu ada, kita tak rasa sakit badan kita. Tapi bila bius sudah habis, kita akan rasa sakit. Macam itulah kesan dia. Jadi itu bila kita tak ambil, jadi kita bergantunglah sebenarnya dengan bahan tu. So bila kita bergantung dengan bahan tu, kita menyebabkan kita rasa kebergantungan kita kepada sesuatu benda yang tak kekal lama. So apa-apa saja dalam dunia ni, bila kita bergantung kepada sesuatu yang tidak kekal, kita akan beri tekanan untuk jangka masa yang lama. So bergantunglah ke sesuatu kepada sesuatu yang kekal. Okey, bagus. Kita raikan lagi soalan-soalan. Silakan kalau ada soalan pelajar-pelajar ada soalan-soalan yang lain. Cikgu, saya nak tanya tu. Okey, sila. Siapa ya? Muhammad Afkar. Sila, sila. Saya nak tanya macam apa ni yang pil ubat kuat tu, ubat untuk macam lelaki tu, dia dalam dia ada dadah stimulan ataupun dadah jenis apa, dok? Cikgu. Okay. Bagus Muhammad Afkar ni tanya soalan yang sekarang tengah in lah dekat pasaran Macam kita tengok ada banyak orang jual pil ubat, pil kuat Pil kuat biasanya dia nak perform lah dalam masa buat hubungan intim. Okey, biasanya ubat yang dipakai dadah yang dipakai oleh ubat kuat biasa dia pakai pil ada juga yang dia letak dalam kopi. So kopi kuat. Dan bila kita buat kajian farmakologi dia mengandungi dadah jenis stimulan. Dadah jenis stimulan yang merangsang kita untuk lebih berupaya. Tapi sebenarnya dia akan beri kesan sampingan yang lain. Okay. So kita makan satu itu sebab pelajar bila kita minum satu kopi dari kopi kuat apa-apa kalau dia beri kesan yang macam luar biasa tau. Kita kena kaji apa kandungan dia. Kadang-kadang dia akan mengandungi dadah. Macam pil-pil kuat kita makan, kita rasa macam bertenaga. Dadah yang kandungan dadah yang terkandung dalam pil kuat ni biasanya adalah dadah jenis stimulan. Dadah jenis perangsang. Okay, dia akan merangsang. Kita jadi lebih bertenaga dan lebih ada keinginan dari seksual ataupun dia campur-campur pun ada. Tapi biasanya dadah yang bagi kita kuat ni adalah dadah jenis stimulan. Okay. Okay, Afkar boleh jelas atau menjawab tak soalan? Okey, ada lagi cikgu buka lagi soalan kepada yang lain? Silakan. Okey. Kita buka lagi 5 minit. Kalau jika ada soalan. So terima kasih Afkar memang betul sekarang ubat kuat ni memang tengah in Lepas tu pil kuda tadi soalan kita tanya Okey. Okey, daripada Sabiha, cikgu saya nak tanya tentang tugasan individu. Cikgu minta cari 2 jurnal, nanti nak buat analisis jurnal tu secara basingan, lepas tu buat perbandingan atau jurnal macam mana cikgu. Okey, jurnal ni belajar kalau boleh carilah tema yang sama. Cari tema yang sama, tema yang sama supaya kita dapat kupas satu dalam negara, satu luar negara. Okey, cikgu ulang balik untuk jurnal ni belajar, ambillah tema yang sama. Tema yang sama contohnya rawatan ataupun kalangan wanita, ambil tema yang sama. Lepas tu pelajar ambil satu dalam negara atau luar negara satu. Okey, lepas tu kita buat analisis. So jangan tanya cikgu macam mana nak buat analisis. Cikgu tak akan bagi tahu. Kalau tidak adil kepada yang lain yang membaca. Cikgu dah tengok daya kreativiti awal sebab di dalam universiti ni mahasiswa ni kita tak boleh speeding. Semua akan bagi macam tak selayaknya lah awak bagi mahasiswa. Okey, tapi tugasan kalau boleh cari jurnal tema yang sama. Okey. Okay, good. So ada lagi soalan, silakan. Cikgu, contoh macam seorang ni minum satu produk, dia akan jadi semangat nak buat kerja rumah. Tapi kalau dah stop minum ubat tu, dia akan jadi letih, naik bengkak-bengkak dekat dalam. Yang mana, yang tu macam mana cikgu? Okey, itu sebab pelajar kalau kita nak makanlah apa-apa ubat tenaga, minum apa-apa ubat tenaga kekuat, pastikan yang paling penting dapat deskripsi daripada doktor dulu. Kadang-kadang ada doktor, dia kata awak ambil ubat ni sebab saya tak sediakan ubat ni, awak ambil ubat ni. Okey, ada jangan macam tu. Jadi ikutlah preskripsi doktor.
Jadi kalau kata dia ambil ubat tu dia akan bengkak-bengkak, dia ada dua sebab lah. Satu mungkin ubat itu ada mengandungi bahan-bahan terlarang. Yang kedua mungkin dia ada alergik dengan ubat-ubat tertentu. Sebab ada orang macam ada alahan-alahan tertentu terhadap ubat tu, sebab bila doktor bagi ubat, doktor akan tanya awak ada alahan tertentu tak? Kalau dia ada alahan, contohnya saya akan cikgu kata saya ni ada alahan seafood tak boleh makan. So dia akan bagi ubat yang kuat alahan. So ada dua sebab. Kadang-kadang memang betul ubat itu mengandungi kandungan bahan yang terlarang. Yang kedua, dia ada alahan terhadap ubat tertentu. Okey. Okey, bagus soalan. Silakan lagi jika ada soalan. Okey, Syafawati, kesan jangka pendek selain kesan positif, dia akan ada kesan negatif juga ke cikgu? Atau kesan negatif itu hanya akan berlaku selepas kesan dadah itu hilang? Okey, kesan jangka pendek ini, biasanya kita mengambil dadah ini sebab kita nak dapatkan kesan yang jangka pendek itulah. Contohnya, cikgu bagi tahu awak, bila kita rasa tak bersemangat kan, kita akan ambil dadah jadi stimulan, jadi kita akan bersemangat. Biasanya kita mengambil sesuatu benda tu sebab dia datang dengan positive reinforcement dulu. Dia bagi kesan yang positif itu. Tapi kita lupa dia memberi kesan yang negatif pada jangka masa yang panjang. So kita jangan tengok dadah lah. Kita tengok contohnya kita makan kita kata kita makan McDonald lah Kalau makan McDonald kan, McDonald ni makanan yang kita katakan kuranglah berzat. So kenapa kita makan McDonald? Sebab kita rasa makanan tu sedap. Sebab dia terlalu banyak, kata-kata kita makan sebab dia terlalu banyak dipanggilkan dia panggil bahan pengawet yang banyak yang menyebabkan lidah kita rasa sedap. Kita makan sedap. Kesan jangka pendek dia sebab kita makan sebab kita rasa benda tu sedap. Tapi cuba kalau kita makan banyak-banyak. So kita akan dapat darah tinggi, kita akan dapat diabetes sebab apa? Kandungan gula banyak dalam makanan tu. Jadi makanan tu kita panggil makanan tak sedap. Tapi kenapa kita makan? Sebab dia memberi kesan jangka pendek yang positif, tu sedap. Tapi bila kita makan sedap ni kadang-kadang tak baik untuk tubuh badan kita. Itu sebab ramai orang kata ubat itu pahit dan pahit itulah ubat. So manis ini bagus, tapi gula itu manis dan tapi manis itulah yang membuat kita jadi penyakit. Tapi kenapa kita ambil manis? Sebab manis itu sedap. Kalau pahit tak sedap kan? Jadi jangka masa panjang, jangka masa pendek sebab dia memberikan positif. Jadi itu sebab kita ambil. Tetapi dalam pada masa sama dia adalah the silent killer untuk badan kita. Begitu juga dengan dadah. Okey. Steroid ni dalam kategori apa ya cikgu? Steroid ni adalah dadah yang kita panggil dalam kalau kita tengok dia kategori dadah yang dipanggil dia dadah jenis baru dia dadah jenis kita panggil apa ni PNS jugalah. Psychoactive new substance. Dia adalah jadi dadah yang dibentuk untuk otot tapi dia jadi dadah tapi dia tidak dikategorikan sebagai dadah stimulan, dia tidak dikategorikan juga dadah sinogen dan dia ada campur-campur. Okey, tapi dadah ini dia boleh merangsang otot kita dan juga otot dan juga rangsangan dia mengembiskan dia untuk stereotype apa ni kita punya kalau lelaki hormon testosteron. Dia di bawah penyalahgunaan ubat dan dia dipanggil juga PNS, di bawah kategori PNS iaitu psychoactive new substance. Okay. Boleh Wan Nadira?
Okey, ada lagi soalan? Okey pelajar, kalau tidak ada soalan, cikgu rasa kita berhenti setakat ini. So terima kasih untuk hari ini. Kerana perbincangan kita nampak lebih interaktif. Dan pelajar-pelajar cikgu suka perbincangan sebenarnya. Boleh bertanya. Tapi biasalah ada yang boleh jawab, ada yang cikgu tak boleh jawab, tapi tak boleh jawab cikgu akan mungkin kawan-kawan yang lain boleh membantu dan kita akan gunakan platform ini untuk kita mendapat ilmu dan perkongsian secara semaksimum mungkin. So kalau tak ada, terima kasih untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis, hari Rabu pada jam 11.15 insyaAllah, dan kita mulakan kelas kita secara online ini dengan tasbih kifayah dan surah Al-As.